Mengusap muka lepas sembahyang. Lepas salam tu, usap muka. Muka kita jangan muka orang. Muka kita. Apa hukum dia? Berwirid selepas sembahyang, dikenyaring selepas sembahyang. Ini benda khilaf ni, buat. Nak buat sila. Siapa yang tak buat, jangan salahkan orang yang buat. Orang yang buat, jangan salahkan orang yang tak buat. Senang dalam mazhab ini. Hidup rukun dan kasih sayang. Berdoa secara berjamaah, bersalam selepas sembahyang, doa kunut pada sembahyang subuh, qada salat. Dalam menghadapi 11 perkara tadi ni, ingat 3 benda. Pertama sekali, benda tadi itu semuanya adalah bersifat khilafiyah. Bila khilafiyah, ia hanyalah melibatkan masalah furu' atau cabang dalam agama, bukan masalah usul akidah. Sebab itu, kalau yang buat itu dua aja, sama ada betul ataupun salah. Bukan hak benar ataupun sesat. Jangan sesatkan orang yang tidak berkunut umpamanya. Kerana kita berkunut, kamu tak berkunut, sesat kamu. Tak. Persoalan khilafiyah ini melibatkan apa? Betul atau salah. Bukan hak ataupun batil. Ini tolong ingat sama-sama. Kalau tidak kita akan menyesatkan orang. Tak, benda khilafiyah ni benda biasa sahaja. Para sahabat Nabi pun khilaf. Nabi pernah bagi tahu dengan sahabat, la yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan, Nabi hantar satu pasukan pergi ke Quraidah, Bani Quraidah di Madinah. Nabi katakan, la yusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan seorang pun solat melainkan dekat Bani Quraidah. Dalam perjalanan sebelum sampai ke Quraidah, asar sudah masuk. Bila waktu asar sudah masuk, sahabat split jadi 2 kumpulan. Satu kumpulan tak solat. Kenapa tak solat? Sebab pegang zahir kata Nabi tadi. Satu lagi kumpulan solat. Kenapa? Walaupun Nabi suruh solat sampai di Bani Quraidah, tapi dahulu Nabi pernah mengatakan, ketika Nabi ditanya, ayyul amalil afdal, apakah amalan yang terbaik? Nabi jawab, as-salatu ala miqatiha, wa fi riwayatin as-salatu ala waqtiha, sembahyang on time, di atas waktunya. Kan sekarang dah masuk. Akhirnya sahabat jadi 2 kumpulan. Satu solat, satu tak solat. Akhirnya dibagi tahu kepada Nabi. Nabi katakan, dua-dua kamu betul. Dua-dua kamu betul. Sebab yang pertama tadi tak sembahyang betulnya kerana ikut kata saya. Yang kedua tadi sembahyang betul ikut juga kata saya. Sebab apa? Kan saya pernah suruh solat di awal waktu. Jadi kata sahabat, Nabi sebut sebegitu supaya kita berjalan laju sikit. Bila sampai dekat Bani Quraidah, cantiklah waktu masuk asar. Oleh kerana kita ni berjalan agak lambat mungkin, dah nak buat macam mana di pertengahan baru masuk dah masuk waktu. Kita sembahyang nak buat macam mana? Jadi dua-dua betul. Yang sembahyang betul, yang sembahyang kemudian pun betul. Yang salahnya yang tak sembahyang. Itu tak betul. Sahabat yang sembahyang tadi, dia kata, kamu sesat tak yang tak sembahyang? Tak. Sebab ia hanya melibatkan betul atau salah, bukan benar atau sesat. Sebab itu ma'ajah, bila tengok ada orang bergerak-gerak jari, sesat ni, jangan pergi jumpa dia. Jangan. Paling-paling pun, paling-paling ni salah. Paling-paling. Bukan jangan dikatakan sesat. Jadi kita masing lapang dada lah. Baca Yasin malam Jumaat, kami tak mau. Sebab Nabi tak baca Yasin malam Jumaat. Tak apa. Duk senyap-senyap kat belakang, jangan kacau kami. Kita buat Yasin malam Jumaat khair. Kenapa? Ada dalilnya. Nanti kita tengoklah. Kalau saya nak cerita benda tu panjang. Ada buku di luar tu, Kekeliruan Umat. Beli buku tu. Banyak permasalahan diselesaikan. Jangan bid'ahkan, dolahkan amalan yang bersifat khilafiyah. Kerana bid'ah dalalah tu menyebabkan seorang itu menjadi batil atau sesat dan boleh membawa ke neraka. Takkanlah orang yang berkunut itu masuk neraka. Logik sajalah. Eloklah dia sembahyang, tiba-tiba masuk neraka. Baca Yasin malam Jumaat daripada dia buat benda lain, kan? Nanti kita cerita benda ni.
Saya nak lajukan saja benda ni, tak kena mengena sangat dengan solat ni. Ni untuk ustaz-ustazah yang datang kuliah saya ni. Yang ini untuk satu pencerahan yang sangat baik. Dalam kaedah usul la yunkarul mukhtalu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaihi. Kita tak masuk tajuk lagi ni. Ni baru mukaddimah ni. Benda-benda yang khilaf ni kita pakat sama-sama bertoleransi lah. Yang dah jelas arak itu jelas haram, yang tu kita benterai sama-sama nah. La inkara fi masail al-ijtihad wal ikhtilaf. Benda khilaf ni jangan diingkarlah. Imam Syafi'i, siapa guru beliau? Imam Malik. Kenapa Imam Malik tidak berkunut? Beliau berkunut. Siapa betul? Imam Malik tak berkunut. Imam Syafi'i berkunut. Siapa betul? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Jangan kata Imam Malik salah ataupun Imam Syafi'i salah. Dua-dua betul sebab ijtihad masing-masing. Habis cerita. Khilaf ni berlaku antara fuqaha mujtahid. Ini laju saja. Kita jangan kata saya ni tak setuju dengan Imam Syafi'i. Kita sebut dengan orang, saya tak berapa setuju dengan Imam Syafi'i. Jangan. Siapa kita? Ujung kuku Imam Syafi'i pun kita tak boleh lawan. Siapa dekat taman apa? Intan? Taman Intan. Siapa dekat Taman Intan ni yang baca Quran setiap hari 30 juzuk? Ada tak? Setiap hari 30 juzuk. Bukan main ulang qul huwallah 3 kali itu khatam juga. Tak. Daripada Fatihah sampai An-Nas. Ada. Oh, kalau ada kemas. Rasanya satu Malaysia pun payah nak cari. Betul tak? Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran 30 juzuk. Beliau kata ketika saya buka suratul Fatihah, saya tidak akan berhenti sehingga suratun Nas. Bulan Ramadan, Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali khatam. Nak lawan lagu mana? Kita baca Yasin, baru muka surat pertama, dah 3 kali menguap. Baca Yasin ni. Saya lajukan saja. Kita pegang sajalah pendapat 4 mazhab. Sebab dalilnya itu ada yang qat'i, ada yang dhanni. Yang ini semua benda-benda melibatkan tinggi sikit untuk ustaz-ustazah. Saya takut nanti hilang fokus adik-adik ni. Jadi saya skipkan saja. Sebab dalil tu ada 2. Satu dhanniyud dilalah, satu lagi qat'iyud dilalah. Nanti mak ajah penin. Dilalah? Dolah? Abang dolah? Yang penting nombor 3 ni lah. Yang khilafiyah ni telah diselesaikan oleh ulama' seawal timbul madhab. Nanti buku ni ada jual kat luar tu. Yang saya cerita benda-benda khilaf ni ada jual kat luar.